Okey, boleh tak? الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar tadi di dalam salat kita, imam membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ayat yang sangat penting. Janganlah kamu menjadi mereka-mereka yang melupakan Allah dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuatkan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Bila lupa Allah, manusia akan lupa diri. Bila lupa Allah, manusia tidak akan kenal diri dia siapa. Bila kita cerita pasal lupa diri, ni apa lu? Macam mana boleh lupa diri? Mana ada orang yang lupa diri dia sendiri? Mana ada orang yang lupa nak makan? Mungkin dah mabuk cinta, mabuk kepayang, mungkin lupa nak makan, lupa nak minum. Tapi rata-rata manusia dia kenal, dia tahu diri dia. Jadi bila Allah sebut siapa lupa Allah, lupa diri, maksud dia akan lupa hakikat kemanusiaannya itu. Manusia tak kenal siapa manusia itu. Bila kita dah tak kenal diri kita siapa, maka itu adalah satu mara bahaya yang sangat besar. Kalau selipar tak tahu yang dia selipar, masalah. Kalau kucing menganggap dirinya harimau, masalah. Kalau gajah menganggap dirinya tikus, salah. Bila manusia menganggap dirinya mungkin sebahagian daripada the animal kingdom, kerajaan binatang, masalah. Kalau kita tengok dalam ilmu psikologi moden hari ini, mereka menafikan kewujudan adanya apa yang dipanggil sebagai roh manusia. Ini ilmu psikologi ini dipanggil ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa moden hari ini dia nafikan kewujudan roh. Itu adalah salah satu manifestasi manusia sudah lupa diri. Sebab asas ilmu psikologi moden, dia menafikan kewujudan Tuhan. Bila menafikan kewujudan Tuhan, secara tidak langsung kita akan terpaksa menafikan sebahagian aspek kemanusiaan itu sendiri. Akhirnya ilmu psikologi moden menafikan kewujudan roh. Kecuali terdapat beberapa ahli fikir, ahli jiwa Islam yang menyertakan kembali hakikat kewujudan rohani ini. Seperti contoh Profesor Dr. Malik Badri yang pernah mengajar di IUM dulu, dia antara penggiat ilmu jiwa Islam supaya disertakan kembali aspek rohani ini. Bila buang aspek rohani, manusia jadi seperti apa? Tidak beza dengan komputer ataupun macam binatang sahaja. Itu yang berlaku pada hari ini. Manusia lupa Allah, dia akan lupa dan dia tak akan kenal siapa diri dia. Jadi nak kenal diri, kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata yang mengatakan nak kenal Allah kena kenal diri. Tapi yang sebaliknya juga sama. Nak kenal diri kena kenal Allah. Nak kata man arafa nafsahu arafa rabbah. Man arafa rabbahu arafa nafsah juga. Siapa yang kenal Tuhannya akan kenal diri juga.
Maka pagi ini kita teruskan dengan kuliah akidah kita. Sesi yang lalu saya sudah bercerita berkenaan dengan dalil-dalil naqli tentang kewujudan Allah. Apa beza dalil naqli dengan dalil akli? Ayah-ayah, teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, ini penting. Dalam bab ilmu akidah, bila masuk bab penghujahan, mesti ada dua hujah. Satu hujah naqliyah, satu hujah aqliyah. Ini dipanggil sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita mengkahwinkan dan menggabungkan nakal dengan akal. Apakah itu nakal? Nakal ini datang dari perkataan bahasa Arab naqala, ya, sesuatu yang berpindah-pindah ataupun sesuatu yang disampaikan. Nuqila boleh maksud sesuatu yang disampaikan. Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita melalui proses pindahan dan penyampaian. Al-Quran dan hadis sampai kepada kita bukan melalui proses berfikir. Itu sebab dipanggil naqli. Al-Quran dengan hadis dipanggil naqli, dia sampai kepada kita melalui penyampaian, pindahan daripada Allah kepada Sayyidina Jibril, daripada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Jadi dia datang secara penyampaian. Dalil yang kedua dipanggil dalil akli. Dalil akli ini adalah dalil rasional, penghujahan yang kita gunakan akal kita, yang kita ambil inspirasi daripada dalil-dalil naqli ini. Ramai orang salah faham. Dia kata, Ustaz, Islam ni kita cukup menggunakan naql, menggunakan teks daripada Quran dengan hadis, kita tak perlu penghujahan akal dah. Ini adalah satu kata-kata bid'ah. Kenapa saya kata bid'ah? Sebab Al-Quran sendiri menggunakan penghujahan akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis-hadisnya menggunakan penghujahan akal. Jadi satu penyakit dalam masyarakat kita ni adalah takut menggunakan akal dan benci dengan akal. Dan kita suka menghina akal. Akhirnya akal menghina kita kembali. Sebab akal itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang perasan, setiap sesi saya akan sentuh benda ni. Sebab nak buat perubahan, nak kena sentiasa mengingatkan. Sebab fakta ni orang biasa lupa. Ya. Dalam Al-Quran ada hujah-hujah aqliyah ataupun tidak. Siapa boleh kasih contoh hujah akal yang ada dalam Al-Quran? Allah berhujah dengan rational proof, dengan hujah rational. Jadi siapa boleh kongsi dengan saya dekat sini? Sadiq? Ada? Cuba ingat. Bulan Al-Quran akan sampai, bulan mengkaji Al-Quran. Perkataan mengaji bahasa Melayu tu asal dari mengkaji lah. Cuma sebut banyak sangat mengkaji, jadi mengaji. Akhirnya dipisahkan antara mengaji dengan mengkaji. Jadi saya syorkan kembalikan perkataan mengkaji. Bila dah mengkaji Al-Quran ke belum? Kita harus hentikan cakap dah mengaji ke belum. Sebab orang kita dah buat pemisahan antara mengaji dengan mengkaji. Sedangkan mengkaji itu adalah asal kepada mengaji. Bila sebut mengaji, orang kita ingat apa? Sebut Quran. Beza sebut dengan baca. Sebut tu macam cerita Piramli Tompok-tompok tai unta, itu sebut. Itu sebutan yang salah. Dia sebut, dia tak faham. Itu sebutan. Bacaan lain. Al-Quran bukan sebutan. Terjemahan Al-Quran adalah bacaan. Jadi kita harus kembalikan perkataan mengkaji dan berhenti menggunakan perkataan mengaji. Anak-anak muda kita boleh kata dah mengkaji Al-Quran, dia terperanjat sikit, dia ada shock factor. Tapi bila sebut mengaji, dia tahulah apa mengaji. Dia nampak bapak dia mengaji, mak dia mengaji, tok dia mengaji, nenek dia mengaji. Tapi mengkaji jarang-jarang kita nampak. Jadi ada tak hujah-hujah akliyah yang Allah guna dalam Quran? Ini saya nak santas terus, saya nak bentras terus kalau boleh. Apa sahaja kata-kata yang mengatakan bahawa kita tak perlu sangat gunakan akal dalam agama ni, saya nak benteras terus, I will uproot terus, cabut daripada akalnya. Ini penyakit yang harus kita cabut, ya. Sebab saya nak buktikan dalam Al-Quran dengan hadis sendiri. Dan para ulama menggunakan hujah akal. Ramai di sini baca Al-Quran selalu. Bulan Ramadan kita khatam nanti insya-Allah. Saya minta satu saja hujah akal yang Allah guna dalam Quran.
Bismillah. Ya. Yeah. Masya Allah. Okey. Itu adalah seruan untuk berfikir. Hampirlah. Tapi saya boleh kasih 60% lah jawapan. Itu adalah seruan untuk berfikir. Tetapi di manakah hujah akal di situ? What is the rational logical proof di situ? Okey, saya kongsi ya. Kita tahu bahawa orang yang menganut agama Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Salah satu sebabnya adalah kerana dikatakan, mereka mengatakan dan kita juga percaya bahawa Nabi Isa itu lahir tanpa bapa. Jadi mereka kata, tengok tu, itu satu keajaiban. Semua manusia lahir dengan ayah dan dengan ibu. Tetapi Isa ini dikata lahir tanpa ayah. Sudah tentu dia ni bukan manusia. Nampak tak? Ini hujah akal mereka, tapi hujah akal yang salah. Betul tak? Apa jawapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Allah ajak mereka berfikir sama. Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Apa maksudnya? Sesungguhnya perumpamaan Isa itu samalah seperti Adam. Kedua-duanya Allah cipta daripada tanah dan Allah sebutkan kun fayakun. Maksudnya apa di sini? Kalau kamu menganggap Isa itu Tuhan kerana dia tidak berbapa, maka lebihlah kamu patut panggil Adam itu Tuhan kerana dia wujud tanpa bapa maupun ibu. Nampak? Ini hujah akal ni. This is rational proof. Hujah akliyah ni. Apa lagi? Kenapa tak boleh ada satu Tuhan? Allah sebut, Allah ceritakan benda ni. Allah ajak kita berucap. Allah bukan kata aku satu Tuhan percaya dah, jangan tanya. Tak ada begitu. Allah ajak kita berhujah sama. Dia kata apa? Lau kana fihima alihatan illallah la fasadata. Kalau di atas dalam kewujudan ini ada Tuhan selain Allah, kamu pasti akan melihat alam ini hancur dan rosak. Kat situ kita kena fikir sendiri ya. Kenapa kalau ada dua Tuhan rosak? Kenapa dua Tuhan ni tak boleh kerja sama? Kalau manusia boleh kerja sama, kenapa Tuhan tak boleh kerja sama? Nampak tak? Allah ajak kita berfikir. Kenapa bila ada lebih satu Tuhan mesti rosak alam ini? Itu hujah akliyah itu. Dan kita lihat alam ini teratur, very harmonious. Semua perkara terkait dengan semua perkara. Sudah tentu di sana hanya ada satu Tuhan. Ini hujah akliyah. Saya buka topik ni sikit sebab orang kita masih segan-segan. Ya. Ada pula kumpulan-kumpulan yang mengatakan bahawa jangan pening-peningkan orang. Saya kata yang pening orang ke hang kan? Kadang hang yang pening, lepas tu tak kasi orang pening. Memang betul. Dalam agama ini kadang-kala ada sebahagian bab yang kita tidak faham secara dengar pertama kali. Kita kena dengar 2, 3, 4 kali baru faham. Tak ada masalah. Kita takut bila bab agama saja kita nak dengar sekali faham. Tak semestinya begitu. Ada sebahagian perkara yang sahabat bila dengar daripada Rasulullah tidak faham. Mereka pergi kepada Nabi, mereka bertanya soalan. Adakah Nabi salah sampaikan? Adakah penyampaian Rasulullah tidak sempurna? Sebab itu sebahagian para sahabat tidak faham? Tidak. Sebab memang Nabi faham. Akal manusia ini berperingkat. Ada yang tahapnya tinggi, ada pertengahan, ada rendah. Sebab tu bila nak cari benchmarking itu yang menjadi satu cabaran besar bagi seorang guru ataupun seorang ustaz, tenaga pengajar. Khususnya bila kita mengajar dalam sesi umum seperti ini. Saya belum cek background masing-masing. Saya diajar oleh guru saya, bila mengajar itu kalau boleh kena kenal background murid. Khususnya bila mengajar dalam kelas ke kuliah-kuliah yang selalu diadakan setiap minggu mungkin. Wajib kepada guru untuk tahu sejauh mana pendidikan agama. Saya terus terang saya tidak pasti sejauh mana pendidikan agama sebahagian awak dan sejauh mana dan sekurang mana saya wallahu alam. Jadi saya nak kena cari tengahan benchmarking. Ya, kalau rasa tidak sesuai mohon datang pada saya bilang ustaz, ini mungkin terlalu tinggi sangat atau ustaz, ini mungkin terlalu rendah, ustaz upkan lagi. Saya terbuka kepada feedback lah insya-Allah. Tapi jangan bimbang. Kalaupun mungkin sebahagiannya tidak difahami, dia tidak akan membawa kepada kesesatan insya-Allah.
Ada beberapa perkara yang kalau tak faham boleh sesat. Ada beberapa isu tak faham pun tak apa, dia tak sesat, cuma tak faham dah. Ya, jadi jangan bimbang untuk memahami semua. Saya mengajar benda ni kat Singapura juga. Sebahagian anak-anak muda 18-20 pun kadang-kadang ada masalah untuk tangkap. Ada kecil lagi boleh faham. Ada saya seorang murid umur dah dekat 60 lebih, 70 lebih. Dia suka, dia minat benda-benda macam ni. Dan dia cepat tangkap. Orang biasa je. Kan? Sebab dia minat. Bila ada minat tu, akal kita akan bergerak dengan cergas. Tapi bila tak minat tu dia jadi isu dia kita kena timbulkan minat, insya-Allah. Baik. Antara hujah akliyah yang pertama sekali tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa yang dipanggil sebagai hujah daripada fitrah. Fitrah ni maksudnya apa? Kewujudan Allah ini diketahui secara fitrah sebenarnya. Asal-asalnya semua manusia tahu Tuhan itu wujud. Sama ada awak tinggal dalam hutan ke, awak tinggal dekat menara berkembar Petronas ke yang paling atas sekali, awak tinggal dekat bulan ke, awak tinggal dekat mana pun, secara fitrahnya manusia itu mengakui dan tahu Tuhan itu wujud. Ustaz, kalau betul fitrah, nak cerita lagi buat apa? Kan? Buat apa nak buat penghujahan akal? Manusia dah tahu Tuhan wujud secara fitrah. Masalah dia adalah fitrah manusia ini boleh dicemari. Fitrah manusia itu boleh dicemari dan boleh ditindas. Hari ini kita hidup dalam sebuah zaman di mana fitrah itu ditindas. Fitrah itu telah dicemari. Jadi perkara yang jelas mula menjadi tidak jelas. Macam orang dulu, dia tahu bahawa manusia tidak boleh suka-suka untuk cipta nilai daripada ketiadaan. Dalam bahasa Inggeris kita kata apa? Creation of value out of nothing. Dalam bahasa Melayu, mencipta sesuatu daripada tiada. Itu hanya milik Allah. Hanya manusia saja yang boleh mencipta. Hanya Allah saja yang boleh mencipta sesuatu daripada tiada. Manusia tak boleh. Dulu orang tahu semua dah. Tapi hari ini kita lihat manusia mencipta wang daripada tiada. Creation of money out of nothing. Betul tak? Semalam saya balik daripada Kuala Lumpur, kita ada sebuah seminar yang diadakan oleh kumpulan MMJ, dipanggil Movement for Monetary Justice, satu gerakan keadilan kewangan. Dan antara salah satu yang dibentangkan adalah berkenaan dengan hakikat wang yang kita gunakan hari ini. Ada seorang pensyarah daripada Amerika, daripada UK, Dr. Adam Abdullah, dia masuk Islam. Dia kata dalam Islam ini, ini pandangan dia lah, saya kongsi sajalah ya. Sama ada sesuai dengan konteks di sini ataupun tidak, itu saya serahkan kepada ulama di sinilah. Ini saya kongsi cerita saja apa berlaku di Kuala Lumpur. Dr. Adam Abdullah mengatakan bahawa dalam Islam kita ada wang kita sendiri, WANG, kita ada wang kita. Dan wang kita adalah emas dan perak, dia kata. Dia keluarkan hujah-hujah semua tu. Dan dia katakan bahawa emas dan perak ni adalah wang yang paling maju sekali dalam sejarah manusia. Dia buat kajian sepanjang 1300 tahun sejarah manusia, emas dengan perak nilainya kekal sampai ke hari ini. Tak ada satu pun wang kertas dalam dunia hari ini yang boleh mencabar emas dan perak. Tapi kita diberitahu apa? Kita diberitahu bahawa emas dan perak ni kuno, nak balik zaman naik unta ke ustaz, kan? Tapi sebenarnya bila kita lihat zakat kita itu dipasakkan kepada emas dan perak. Perasan nisab zakat kita, nisab zakat kita dipasakkan kepada emas dan perak. Maksudnya apa? Allah akan lindung nilai emas dan perak sampai hari kiamat. Sebab kalau emas dan perak jatuh nilai macam dia kertas, zakat kita pun akan roboh sekali. Bila Allah dah pasakkan nisab kepada emas dan perak, itu menandakan bahawa nilai emas dan perak akan dilindungi. Nilai itu apa? Nilai beza dengan harga. Nilai berbeza dengan harga. Nilai contoh, satu keping dinar 4.25 gram of 22 karat gold. Gold 22 karat. Boleh beli kambing zaman Rasulullah. Sampai ke hari ini, emas dengan berat seperti itu boleh beli kambing. Subhanallah. Tengok wang kertas satu dunia, bukan Malaysia saja. Baik Singapura, baik Indonesia, baik US dollar, semuanya sudah hilang nilai lebih daripada 100% sebenarnya. Hanya dalam masa berapa puluh tahun. Jadi mana lebih maju? Kan?
Mana lebih maju? Emas dengan perak far more advance daripada duit kertas maupun electronic currency yang kita ada hari ini. Menarik, yang cakap benda ni orang daripada UK. UK ni terkenal kerana apa? Dari situlah datang bank yang pertama, the Bank of England. Rothschild family semua dekat situ. Dan dia kata, contoh ni satu, itu penciptaan nilai daripada ketiadaan wang kertas ni. You create something out of nothing. Okay? Ramai orang ingat bahawa wang kertas kita ni masih disandarkan pada emas. Sudah tidak berlaku sejak 1970s dah. Ini salah faham yang ramai orang ada. Kalau tak percaya boleh tanya bank negara. Sama ada wang kertas kita ni disandarkan pada emas lagi ataupun tidak. Dia tidak bersandar pada apa-apa lagi. Dia dianggap sebagai fiat. Wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Maksud dia apa? Tak perlu lagi disandarkan kepada apa-apa. Dia sendiri bernilai. Itu penciptaan nilai daripada ketiadaan. That is creation of value out of nothing. Kan? Kalau dulu secara fitrah kita tahu tak boleh buat benda tu. Saya tak boleh tangkap angin ni. Saya kata, angin ni nilai dia nilai rumah awak. Saya nak beli rumah awak dengan angin ni. Awak kena terima. Tak terima, awak masuk jail. Orang akan tentang benda ni sebab merapu. Kan? Ini cerita dululah. Sekarang sebab sudah diumumkan satu dunia, ulama' pun terpaksa buat fatwa menerima benda ni. Ada ulama'-ulama' mazhab Syafi'i yang mengatakan dulu, bukan sekarang, jangan salah faham apa saya sampaikan. Dulu dia katakan tak boleh bayar zakat dengan wang kertas. Ini pada awal abad ke-20, 19 plus. Imam Syarwani, seorang daripada ulama' besar Imam mazhab Syafi'i, kata tak boleh bayar zakat dengan wang kertas sebab wang kertas ni tak ada nilai. Bila kerajaan hentikan penilaian dia hilang nilai secara total. Ini zaman dulu lah. Zaman sekarang jangan ikut fatwa tu. Jangan pula guna kata-kata saya kata tak payah bayar zakat dengan wang kertas pula. Ini saya sentuh fatwa yang pada awal abad ke-20 ketika wang kertas baru-baru diperkenalkan. Baik, ini contoh fitrah ini boleh ditindas dan boleh dirosakkan. Akhirnya orang tengok kertas, oh normal lah Ustaz, duit kertas normal. Dia tak normal sebenarnya. Adalah satu contoh fitrah yang sudah dicemari. Apabila melihat kertas, mengatakan, oh ini duit yang biasa. Tak, itu fitrah yang sudah dicemari. Fitrah yang sudah ditindas. Sama juga, kewujudan Allah ini adalah satu hakikat yang sepatutnya semua orang tahu secara fitrah. Tapi sudah ditindas dengan serangan-serangan yang datang daripada falsafah barat. Dia cuba nak goyangkan kita. Dia kata, betul ke kewujudan Tuhan ini jelas? Ke kamu yang reka-reka, dia kata. Ada seorang ahli jiwa. Pada saya dia bukan ahli jiwa, dia ahli sakit jiwa barat. Dia bukan ahli jiwa. You cannot call him pakar jiwa sebab dia merosakkan jiwa manusia. Sigmund Freud nama dia. Dia kata apa? Dia kata konsep Tuhan ni, percaya kepada Tuhan ni, adalah datang daripada kerinduan kita kepada bapa kita. Dia panggil repressed need for a father. Satu keperluan kita kepada bapa yang abadi. Maka sebab tu kita cipta konsep Tuhan. Sebab waktu kita kecil kita ada bapa. Kan? Dan bila bapa kita meninggal, dia kata kita ni lost. Itu jadi terkapai-kapai. Maka manusia mencipta satu mekanisme, dikatakan mekanisme of survival ini, untuk meneruskan kehidupan. Dalam keadaan bapa sudah meninggal, terpaksalah dia mencipta satu konsep adanya bapa yang paling besar sekali. Itu dia kata konsep Tuhan. Jadi dia kata apa? Tuhan ni adalah ciptaan manusia, bukan Tuhan cipta manusia, manusia cipta Tuhan. Pelik ni orang boleh panggil dia pakar jiwa ni, pakar sakit jiwa Mamat ni. Sigmund Freud. Tapi dia adalah antara pengasas ilmu psikologi moden. Ini orang-orang gila. Dalam tamadun Islam, orang-orang seperti ini tidak akan dirujuk, dan akan ditangkap, dimasukkan penjara. Dia kata apa? Semua masalah jiwa manusia berakar daripada kehendak seks yang tidak tertunai. Lagi satu masalah ni. Orang guna teori dia ni sampai ke hari ini. Semua masalah jiwa manusia yang keluar, contoh pemarah ke, berdendam ke, depression ke, awak ada masalah-masalah jiwa ni, dia kata bersumber daripada kehendak seks awak yang tidak tertunai. Semua dia kata itu akar dia. Jadi cara nak selesaikan masalah jiwa manusia adalah dengan to liberalize sex. Maksud dia apa? Mempermudahkan untuk manusia have sex. Sama ada secara haram atau secara halal. Sebab tu kita lihat media-media hari ini yang dicanangkan ni semua seks. Sebab teorinya begitu, adalah untuk relaxkan manusia.
Bila anak-anak muda ni tak dapat have sex, dia kata, dia akan makin nak revolusi lah, nak bergaduh lah. Tapi bila mereka dapat seks, mereka relax. Ini teori dia ni. Ini teori jiwa yang merosakkan jiwa sebenarnya. Ada seorang lagi pula, saya lupa siapa nama dia. Dia kata punca akar masalah jiwa manusia adalah perut dia. Bila lapar, masalah. Bila orang miskin, bila orang susah, timbul masalah. Ini juga satu teori yang bermasalah. Para sahabat Rasulullah SAW ramai yang orang susah in that sense. Tapi mereka adalah orang yang jiwa kelas pertama, minda kelas pertama. Betul tak? Sebab tu teori hari ini, sosiologi mengatakan nak majukan, nak tenangkan masyarakat, kena pastikan mereka yang hidup senang. Akidah nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang penting ekonomi dulu. Yang penting ekonomi dulu. Ini semua berasal dari teori-teori seperti itu. Islam kata akidah dulu, kemudian baru datang isu-isu seperti ini. Wallahu alam. Ini setakat pemerhatian saya. Tapi bila kita masuk puasa, kita lihat Imam Ghazali kata apa dalam kitab Ihya ni, dalam kitab Bab Kasrus Syahwatain, memecahkan dua syahwat besar manusia. Imam Ghazali berpandangan punca masalah manusia adalah gabungan perut dengan alat kelamin kita punya problem. Seks dan makanan. Puasa nanti yang kita akan lalui insya-Allah dalam masa seminggu ni adalah untuk mematahkan kedua-dua nafsu perut. Dan nampak tak? Ajaran Islam ni lebih menyeluruh dan lebih sempurna. Freud tak salah 100%. Tak salah si Abraham Maslow. Dia pun tidak salah 100% bila dia kata punca ni perut. Islam datang kata it's actually both of that. Cuma dia orang tak tahu nak selesaikan masalah. Kita tahu. Allah ajar kita. Puasa sebulan dalam setahun. Dan puasa secara beramai-ramai. Itu boleh mematahkan kedua syahwat ini, iaitu syahwat perut dan syahwat alat kelamin. Jadi patut balik tadi isu tentang kewujudan Allah. Jadi dia sepatutnya fitrah. Bagi siapa yang tak ada masalah lah, alhamdulillah. Kenapa saya kena proceed untuk cerita pasal hujah akal? Kerana sudah ada orang-orang yang dah goyang lah. Walaupun fitrah ada, tapi dia tak sure lah. Khususnya golongan muda. Jadi kita sebagai ibu-ibu, ayah-ayah di sini paling tidak kena tahu hujah yang mereka ada sebagai hujah balas, yang mereka pernah dengar daripada orang-orang bukan Islam ataupun orang-orang yang cuba nak menggoyangkan akidah. Paling tidak awak pernah dengar. Kalau awak dah yakin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya? Kita nak tahu penghujahan mereka apa sahaja. Kalau merasakan bahawa tidak perlu, maka tidak ada masalah. Jadi saya menceritakan kepada mereka-mereka yang merasakan perlu sahaja. Sebab ada Facebook Live yang tengok, ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia, ada orang-orang yang berpendidikan, ada yang kurang pendidikan. Jadi saya nak boleh kasih semua kalau boleh, semampu saya lah. Sebab kalau kita bawa level pertengahan atau rendah, orang atas tak dapat apa-apa. Kalau kita bawa tinggi sangat, orang bawah blur pula kan. Jadi kadang kita naik, kadang kita turun. Jadi saya mohon maaf ya, saya tak dapat nak semua cerita pertengahan atau semua cerita low atau semua cerita tinggi. So kita nak kena adil kepada semua orang, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hujah fitrah dah selesai. Kemudian bagi siapa yang ingat, bulan lepas saya menukil 4 ayat dari Al-Quranul Karim. Dan 4 ayat ini sebagai hujah akal untuk membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Hujah nakliyah dengan hujah akliyah sebenarnya tidak terpisah. Dalam penghujahan nakliyah juga ada penghujahan akliyah. Bagi siapa yang ingat, saya sentuh surah Ali Imran ayat 190 ke 191. Allah suruh kita lihat penciptaan langit dengan bumi, perubahan malam dengan siang, dan sesiapa yang melakukan perkara itu dipasti akan mencapai rumusan bahawa alam ini tidak wujud secara sia-sia. Dia ada tujuannya, dia ada sistemnya. Kemudian saya sentuh suratul Jathiyah ayat 13, di mana Allah dengan terus terang mengatakan bahawa setiap yang ada di langit dan di bumi ini dicipta untuk manusia. Was created for human beings. Dicipta untuk manusia itu sendiri. Matahari dicipta untuk manusia. Planet Jupiter dicipta untuk manusia. Semut dicipta untuk manusia. Atom, molekul, semua dicipta untuk manusia. Tanah dicipta untuk manusia. Ular dicipta untuk manusia.
Cicak dicipta untuk manusia, lipas dicipta untuk manusia, habuk dicipta untuk manusia. Ikan paus di dalam laut itu juga dicipta untuk manusia. Ikan jerung juga dicipta untuk manusia. Semuanya Allah sebut, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Semuanya Allah kata, apa saja berada di langit, apa saja di bumi dicipta untuk manusia. Maksud dia apa? Kita adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah alat kita untuk menyembah Allah. Semuanya ini ditundukkan untuk kita supaya kita dapat sembah Allah dengan menggunakan alam Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan untuk mencemarkan alam, bukan untuk merosakkan alam, bukan untuk menghilangkan keseimbangan alam, tetapi untuk menggunakan alam ini dalam proses untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dah cerita contoh wujudnya planet Jupiter yang besar tu. Kalau tak ada planet Jupiter, bumi ni dah hancur dah. Dah lama dah hancur. Planet Jupiter diletakkan di tempat yang tepat untuk menyelamatkan bumi daripada serangan apa? Tai bintang dan meteor. Sebab dia besar, tarikan graviti dia kuat. Jadi, tai bintang yang lalu yang nak menuju ke bumi, Jupiter akan tarik. Dia sebagaikan lilin yang membakar diri untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi. Jadi planet Jupiter diletak di situ adalah untuk manusia. Jarak antara matahari dengan bumi, jarak antara bulan dengan bumi, jarak antara Milky Way kita ni dengan galaksi yang lain, contoh Andromeda, jaraknya juga secara tepat untuk manusia. Kalau didekatkan sedikit atau dijauhkan sedikit, bumi ini akan hancur. Kadar oksigen yang berada di atas muka bumi ini, jikalau ditambah sikit sahaja, senang terbakar. Sikit-sikit terbakar, sikit-sikit terbakar. Tapi bila dikurangkan, manusia susah untuk hidup atas muka bumi ini. Jadi kadar oksigen itu secara tepat adalah untuk survival of manusia, untuk hidupnya manusia atas muka bumi ini. Ini salah satu hujah. Dia kata, ini dalil inayah yang diberikan oleh Imam Ibn Rushd. Kalau dalam bahasa moden dia panggil the argument from fine tuning, bahawa alam ini fine tune ni adalah untuk manusia. Fine tune apa bahasa Melayu kita kata? Apa fine tune? Saya tak dapat terjemahkan sekarang. Yang penting kalau kita lihat alam ni, dia seolah-olah macam untuk kita lah. Subhanallah, tabarakallah. Jadi saintis yang mengkaji dia kata, pelik dia, ajaib dia kata. Kenapa seolah-olah macam untuk manusia? Maksud dia ada tujuan alam ni, dia kata. Bila jumpa alam yang ada tujuan, sudah pasti ada pencipta. Nampak? Itu dia punya hujah akal. Bila jumpa tujuan, confirm ada pencipta. Bila tak ada tujuan, bila serabut, bila random, bila secara sembarangan, bila berlaku secara tidak sengaja, maka tidak perlu kepada pencipta. Bila kita dapati bahawa alam ini ada sistem, ada tujuan, maka sudah tentu ada pencipta. Itu dia. Tujuannya apa? Untuk serve manusia. Dan tujuan manusia pula untuk apa? Untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suratul Jasiyah ayat 13. Kemudian suratul Tur ayat 35. Ini saya recap sikit. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka itu dicipta daripada tiada atau mereka sendiri yang mencipta? Ini suruh kita mengkaji tentang penciptaan daripada tiada. Creation ex nihilo. Adakah alam ini datang daripada ketiadaan atau dia dah memang ada daripada dulu dan tidak akan hilang? Ini perbincangan besar dalam ilmu fizik. Perbincangan besar dalam ilmu kosmologi, kan? Yang sepatutnya umat Islam mendalami. Kemudian kita masuk suratul An'am ayat 76 ke 79, di mana kita lihat Nabi Ibrahim AS berhujah dengan penganut-penganut agama apa dia panggil sebagai astrologi, yang melihat bintang, kemudian menafsirkan segala kejadian yang berlaku atas muka bumi ini berdasarkan posisi bintang yang terdapat di langit. Itu dipanggil, sebagai ulama kata itu agama Sabi'ah. As-Sabi'in yang kita jumpa dalam Quran itu, atau Sabi'un. Dikatakan bahawa mereka adalah penganut agama yang menyembah bintang-bintang. Jadi Nabi Ibrahim kata apa kepada penganut-penganut agama ini? Kalau kamu kata bulan ni Tuhan, matahari ni Tuhan, bintang-bintang ni Tuhan, okeylah, aku terima sekejap lah. Lepas tu kita tengok berapa lama Tuhan-Tuhan ni tahan. Matahari bila masuk malam hilang, bintang bila masuk pagi hilang, bulan bila masuk pagi hilang. Jadi Nabi Ibrahim rumuskan apa dia kata?
ni Tuhan apa ni? Boleh hilang-hilang. Ni Tuhan apa ni jenis perlu rehat-rehat. Nampak ni penghujaan akal daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini agama kita ni. Ini agama kita ini. Kita kena tanamkan minat pada benda ni. Kita kena tanya, kenapa dah lama cerita ni tak ada? Kenapa dah lama penceritaan seperti ini, pengisian seperti ini sudah tidak berapa diminati oleh ramai umat Islam? Sebab kemungkinannya adalah dia perlu kelentang-kelentung akal ni. Kena berfikir sama dengan saya. Siapa yang tak berfikir sama dengan saya, dia akan lost kat tengah-tengah. Betul tak? Kena sama, kena ikut. Putus kejap je, alamak, ustaz ni cerita pasal apa dah? Dia kena ikut, flow dia kena ada. Itu yang ramai orang malas nak buat. Saya pun kadang malas juga. Sebab tu nafsu nak kena lawan. Itu nafsu tu. Dia kata, sudahlah, tak payah fikir-fikir lah, kan? Itu nafsu tu. Syaitan juga jual sekaki. Ya betul, tak payah fikir, agama ni percaya je. Itu syaitan dan hawa nafsu yang harus dilawan. Kalau tak lawan, habis kita. Sebab Imam Ghazali kata, salah satu askar dalaman kita yang harus kita gunakan untuk berjuang di dalam kehidupan ini adalah berfikir. At-tafakkur, dia kata. Siapa yang tak bertafakur, dia tak akan boleh lawan nafsu dengan syaitan dia. Dan siapa yang kalah dengan nafsu syaitan dia, kalah dalam hidup ini. Ini bukan saya kata, Imam Ghazali kata. 5 askar dalaman manusia yang harus digunakan dalam jihad fisabilillah dalam hidup ini, iaitu kekuatan tafakur kita. Jadi kita nak kena bangkitkan balik kekuatan ni dan stamina kita, dan tak nak kena tahan lama sikit, ya, insya-Allah. Baik. Selepas kita cerita pasal fitrah tadi, kita dah cerita pasal dalil inayah, ya, bahawa alam Allah Subhanahu Wa Taala ini bertujuan dan dicipta untuk kemudahan hidup manusia. Saya nak cerita tentang satu lagi hujah akal yang dipanggil sebagai dalilul huduth. Dalilul huduth, ya. Siapa pernah dengar dalil huduth di sini? Pernah dengar? Pernah dengar Haji? Hadis pernah dengar? Hadis. Bila belajar akidah, ustaz-ustaz ada ajar bahawa alam ini hadis. Allah pula bersifat kidam ataupun qadim. Pernah dengar kan? Lawannya qadim adalah hadis. Bila disebut dalilul huduth, huduth tu dia ada kena mengena dengan perkataan hadis. Sebelum kita masuk hudus itu apa, kita nak kena cerita hadis itu apa, qadim itu apa. Boleh? Kita belajar istilah barulah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qadim itu adalah yang wujud tanpa permulaan. Okey? Atau dalam bahasa lain, dia tidak pernah didahului dengan ketiadaan. Dia tidak pernah tidak ada. Itu dipanggil qidam ataupun qadim. Hadis pula sesuatu yang wujud yang pernah didahului oleh ketiadaan. Dia pernah tak ada, lepas tu dia ada. Senang kata, semua selain Allah hadis. Bukan hadis, hadis tu lain. Ni hadis, ha, alif, dal, sa. Dalam bahasa Melayu dipanggil baharu. Kadang-kadang sebagian ustaz kata semua perkara itu baharu. Dia beza baharu dengan baru. Baharu ini macam baru ni dia hilang ada, dibarukan, diperbaharui, kan? Dia beza baharu dengan baru. Tu nak kena tanya ahli bahasa lah, apa beza baharu dengan baru. Jadi hadis ini diterjemahkan sebagai baharu. Tapi bila terjemahkan mungkin orang lupa makna asal dia apa. Ini saya jelaskan. Sesuatu yang pernah didahului oleh ketiadaan. Maksudnya dia pernah tak ada. Allah tak pernah tidak ada. Maksudnya kewujudannya itu tidak ada permulaan. Itu dia panggil qadim. Kan kita sebut sifat-sifat Allah kan. Allah wujud, qidam. Itu qidam tu. Baqa, qidam tu yang tanpa permulaan. Jadi bila disebut dalilul huduth adalah penghujahan dari akal untuk membuktikan bahawa segala selain Allah itu ada permulaan bagi kewujudannya. Maka bila ada permulaan bagi kewujudannya, sudah pasti
dia itu diciptakan. Okey, tak apa, tak faham lagi tidak ada masalah. Saya akan jelaskan sikit. Dia 3 statement saja kita kena ingat. 3 frasa. Bukan 3 frasa, maksudnya 3 jumlah. 3 kenyataan. Kenyataan yang pertama berbunyi begini. Ini tak faham tak ada masalah. Maksud dia iman awak sudah okey, sudah sempurna dah. Ini bonus saja. Ini supplementary. Saya tak nak orang anggap bahawa nak kena faham ni baru akidah kuat. Tak semestinya. Ini adalah unsur suplemen sahaja. Bagi siapa yang nak tambah ilmu sahaja. Tapi awak punya minimum requirement tu, keperluan asas tu sudah insya-Allah clear, ya. Saya tak nak orang salah faham nanti. Ustaz Noh ni nak kena ajar benda ni baru cukup iman dah. Tak payah dah. Ini suplemen penambah kekuatan, penyokong saja. Hujah penyokong. Baik, kenyataan yang pertama. Setiap yang ada permulaan, wujudnya mesti bersebab. Okey, belum habis lagi ni. Ni bahagian pertama. Setiap yang ada permulaan, wujudnya mesti bersebab. Saya ulangi sini. Setiap yang ada permulaan, wujudnya mesti bersebab. Apa makna sebab? Sebab itu adalah sesuatu yang di luar diri kita. Bila kita kata kita disebabkan oleh sesuatu, boleh tak kita kata kita yang menyebabkan? Tak boleh. I cause myself to exist. Saya menyebabkan diri saya untuk wujud. Macam mana awak nak sebabkan diri awak untuk wujud? Awak tak ada. Faham Jadi sesuatu yang ada permulaan, wujudnya itu mesti bersebab. Mesti ada sebab yang datang daripada luar dirinya. Dalam bahasa Arab, kullu hadis falahu sababun. Semua yang hadis itu mesti ada sebab bagi kewujudan dia. Kenyataan yang kedua, al-alamu hadithun. Alam ini ada permulaan. Maka rumusannya adalah alam ini ada sebab bagi kewujudannya. Bezakan dua bentuk sebab. Tadi sebab tu yang kita sebut, kenapa ustaz datang sini? Sebabnya apa? Sebab saya nak mengajar. Bukan sebab itu. Sebab yang saya nak sampaikan di sini adalah sebab kewujudan, cause. Dalam bahasa Inggeris dipanggil cause. Jadi ulangi sini. Kenyataan pertama, setiap yang ada permulaan itu wujudnya mesti bersebab. Alam ini ada permulaan, maka alam ini wujudnya bersebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenyataan yang pertama, alam ini, minta maaf, kenyataan yang pertama, sesuatu yang dulunya tidak ada, wujudnya bersebab. Perlu bukti tak untuk sokong kenyataan itu? Perlu pada pembuktian tak? Itu adalah satu kenyataan yang tak perlu bukti. Kenapa tak perlu bukti? Sebab bila kita kata sesuatu yang dulu tak ada, mesti dia tak boleh cipta diri dia sendiri. Dia tak ada. Jadi saya tak perlu untuk buktikan kepada awak. Saya tak perlu bawa fakta sains. Saya tak perlu bawa fakta apa-apa lagi. Benda dah tak ada, dia tak boleh wujudkan diri dia sendiri. Betul tak? Itu kenyataan yang pertama. Yang kedua ni kita perlu bukti. Kedua itu apa? Alam ini ada permulaan. Soalannya, betul ataupun tidak alam ini ada permulaan? Ada tak kita hujah fakta bahawa alam ini ada permulaan? Maksudnya empirical data sains yang jelas menunjukkan bahawa alam ini ada permulaan. Ada dua dalil yang diberikan oleh ahli saintis hari ini. Yang pertama sekali dipanggil sebagai the Big Bang Theory, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil teori dentuman besar, ataupun saya nak panggil dia fakta lah. Sebab fizikawan, ahli-ahli fizik besar dunia, semuanya tidak sahabat sangkal benda ni. Memang berlaku dentuman besar itu. Maksudnya dulu tidak ada satu benda pun. Tidak ada ruang, mahupun waktu, mahupun benda. Ia hanya wujud selepas dentuman besar itu, dipanggil Big Bang. Bila berlaku? Allahu a'lam bishawab. Mereka kata billions of years ago. Sebelum berlaku dentuman besar, tidak ada benda, matter,
tidak ada ruang, dan tidak ada yang dipanggil sebagai waktu. Kalau kita rujuk kepada Stephen Hawking, dia tak percaya pada Tuhan, sebab dia adalah sebab-sebab tertentu. Tapi dari segi teori sains, dia katakan memang betul, dulu tidak ada yang dipanggil sebagai time. There is no time before Big Bang. Sebelum letupan besar, tidak ada yang dipanggil waktu. Bila tidak ada waktu, maka ruang juga tidak wujud. Bila ruang tidak ada, maka benda juga tidak mampu wujud. Without time, there can be no space. Without space, there can be no time. And without space, no time, there cannot be any matter. Ini tiga benda ni berkait rapat bersama. Imam Ghazali dah kata benda ni awal-awal dah. Dia kata al-makan waz-zaman la yanfasilan. Tempat dan waktu tidak boleh dipisahkan. Kita tak boleh kata waktu wujud tanpa tempat dan tempat wujud tanpa waktu secara terpisah. Kedua-duanya berkait. Dan tempat dan waktu tidak boleh wujud kalau tidak ada bendanya itu. Sebab siapa yang belajar fizik tahu, when we speak about time, time adalah untuk mengukur motion. Time, waktu itu adalah mengira pergerakan benda, betul tak? Untuk mengukur motion. Jadi bila kita sebut tentang waktu, secara tidak langsung kita terpaksa bercakap tentang ruang, dan secara tidak langsung kita terpaksa bercakap tentang benda sekali. Dia tidak wujud secara sendiri, independen. Tidak, dia berkait semua tiga perkara ini. Jadi teori dentuman besar ni kata, bila dentuman besar tu berlaku, barulah keluar benda, barulah keluar zaman, barulah keluar makan, tempat. Dulu tak ada semua ni. Ini dah dipanggil satu fakta. Ada juga beberapa saintis yang cuba nak cabar benda ni, tapi hanya setakat cabaran teori lah. Mereka tidak dapat kemukakan fakta. Mereka hanya nak mencabar. Ada orang, dia tak terima satu kebenaran, dia mencabar. Cabaran itu tidak semestinya ada hujah. Dia hanya setakat nak melawan, tapi dia tidak membawa satu hujah yang lebih kuat. Jadi teori dentuman besar ni dikekal. Awak kalau ada anak-anak muda apa semua, awak kena ambil perkataan-perkataan ni. Bila bercakap dengan dia, bila awak sebut dentuman besar Big Bang, insya-Allah dia akan hormat kita. Oh, bapa aku belajar benda ni kat masjid. Kalau tak, dia pandang rendah pada kita. Jadi saya jujur, secara jujur saya cakap benda ni. Saya mengajar banyak remaja. Mereka memandang rendah kepada golongan ibu dan ayah yang pergi masjid. Ni saya halus terus terang. Dan saya tak suka perkara ni berlaku. Saya nak anak-anak muda kita hormati orang-orang yang dekatkan diri mereka dengan masjid. Salah satu cara dia dengan apa? Membuktikan pada mereka kita juga ada ilmu. Kita juga tidak malas berfikir. Kita juga tahu teori-teori ini. Bila masuk masjid, we are updated. Ni tak nak tahu update saja, kena pergi Google, kena baca surat khabar. Kenapa? Masjid ni lah tempat lubuk ilmu sebenarnya. Masjid ni lah tempat melahirkan orang-orang bijak pandai. Masjid ni lah patutnya melahirkan orang-orang yang rajin berfikir. Masjid ni lah tempat sepatut dilahirkan orang-orang yang kuat mengkaji. Tapi anak-anak muda hari ini tidak memandang begitu. Dia lebih suka ke universiti, ke kolej-kolej, ke kedai-kedai kopi untuk membincangkan benda-benda besar. Jarang dia nak datang masjid bincang benda ni. Sebab apa? Sebab dia kata orang masjid tak nak bincang benda-benda ni. Ini benda kita harus buat perubahan sikit. Dan bukan senang saya kata. Nak kena buat perubahan secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur. Maka patah balik tadi. Teori dentuman besar ini adalah satu bukti bahawa alam ini ada permulaan. Maka kalau terbukti alam ini ada permulaan, sudah pasti ada yang mengeluarkan daripada tiada kepada ada. Mustahil benda yang tak ada mencipta diri dia sendiri. Itu tadi kita cerita. Dia memerlukan sesuatu di luar diri dia untuk mencipta dia, untuk mengeluarkan diri daripada tiada kepada ada. Apa benda tu yang mengeluarkan diri daripada ada kepada, minta maaf, daripada tiada kepada ada? Itu yang kita panggil, orang beragama panggil Tuhan. Sebab tu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nanti kita akan belajar tentang qiyamuhu bi nafsihi, kan, mukhalafatuhu lil hawadis. Dia berkait dengan isu ini. Allah itu tidak sama dengan perkara-perkara hadis. Itu mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya perkara-perkara yang hadis semuanya wujud dalam ruang dan waktu. Allah bebas daripada ruang dan waktu.
Kita tak boleh kata Allah ada dekat sini, Allah tak ada dekat situ. Allah dekat atas, Allah kat bawah. Allah kat kanan, Allah kat kiri. Allah kat depan, Allah kat belakang. Tak boleh. Sebab sebelum Allah cipta alam ni, tak ada depan, belakang, atas, bawah, tak ada. Nampak kaitan kita? Nampak kaitan ni? Sebelum Allah cipta alam ini, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada atas, tak ada bawah. Dan tak ada sekarang, tak ada nanti, tak ada kemudian. Ni otak kita susah sikit nak terima benda ni. Tapi itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya boleh senaraikan kata-kata para ulama kita. Dalam akidah Al-Tahawiyah juga, akidah yang dikatakan akidah salaf, ada disebut la yahwihil jihad as-sitt. Allah itu tidak diliputi oleh 6 arah. Kita tak boleh kata tadilah Allah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tak boleh. Dia tidak diliputi oleh 6 arah. Sebab apa? Sebab dulu memang tak ada ruang, tidak ada waktu. Ia hanya wujud selepas dentuman besar itu. Kalaulah daripada dulu kita belajar akidah, kita sentuh benda ni sekali, lain umat Islam yang akan jadi. Lain. Minat anak-anak kita kepada ilmu sains, ilmu berfikir pun akan lain. Tetapi sebab penekanan kepada isu ini tidak ada sangat, ya. Baik. Dan Allah juga bukan jisim, bukan benda, nampak Allah wujud di luar ruang, di luar waktu, dan Allah juga bukan jisim. Allah itu bukan benda. Allah ni bukan material. Sebab tu kita tak boleh kata Allah ada badan. Tak boleh. Itu melanggar dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Nak faham benda tu, kena faham dentuman besar juga. Dan nak faham dentuman besar, kena faham yang gitu. Dia saling sokong menyokong. Saling sokong menyokong. Sebab ada orang kata, Ustaz, kenapa Allah tak boleh bertempat, Ustaz? Apa salahnya? Jawapan kita senang. Dulu Allah wujud tak ada tempat. Takkan lepas Allah cipta tempat, dia perlu tempat? Betul tak? Dulu tak ada tempat, tak ada ruang. There's no space. Allah wujud. Kenapa sekarang Allah perlu wujud bertempat? Itu penghujahan kita. Ada tak kita hujah bahawa alam ni dulu tak ada tempat, tak ada ruang, tak ada waktu, tak ada matter? Ada. Ini dipanggil dentuman besar, the Big Bang Theory. Ya? Saya tak perlulah sebut siapa saintis-saintis yang menemui teori-teori ini. Ini nak baca mana-mana boleh dapat. Tanyalah mana-mana ahli fizik, orang Melayu kita, dia jelaskan. Nombor 2, penghujahan dari segi sains, bukti, dipanggil sebagai the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics ni, saya tak pasti nak terjemahkan bahasa Melayu. Saya rasa ada terjemahan yang cantik bagi bahasa Melayu. Minta maaf kekurangan daripada saya. The second law of thermodynamics ini, secara mudahnya beginilah. Dia kata, setiap yang ada dekat alam ini, semuanya sedang beransur-ansur menuju ke arah disorder. Disorder ni, apa kita nak kata? Apa ni? Order ni teraturan. Disorder apa tadi? No. Disorder. Disorder ini apa nak sebut disorder? Order tu keteraturan. Disorder tu sebaliknya. Okey. Jadi dikatakan bahawa semua yang berada di alam ini sedang menuju ke arah disorder. Maksudnya akan hilang keteraturan dia secara perlahan-lahan. Daripada matahari kepada bumi, gunung ganang, laut, semuanya dia kata. Maka apa dia? Lupus. Boleh kita kata lebih kurang begitulah, ya. Ini untuk bahasa biasa. Semua perkara menuju ke arah pelupusan lah. Okey, bolehlah kita kata begitu, everything. Maka penghujahannya begini. Kalau semua perkara yang ada di alam ini menuju ke arah pelupusan, dan alam ini pula dikatakan tak ada permulaan oleh orang-orang yang tak percaya Tuhan ni, betul tak? Macam mana matahari ni masih boleh ada kat sini? Kalau semua menuju ke arah pelupusan, dan alam ini dikatakan, didakwa tak ada permulaan oleh orang-orang bukan Islam ni, macam mana matahari ni masih boleh ada sekarang? Sepatutnya matahari ni dah lama hilang dah. Kalau betul ikut the second law of thermodynamics ini, kenapa bumi ni masih ada? Kalau bumi ni dah wujud daripada tidak ada permulaan, ya,
maka kenapa masih ada lagi bumi ni? Patutnya dah lama hilang lah. Patutnya matahari dah lama hilang lah. Patutnya bulan dah lama hilang lah. Tetapi adanya bulan, adanya matahari, adanya bumi di sini lagi, adanya alam ini menunjukkan bahawa ia ada permulaan. Ianya ada permulaan. Saya tak kata hujah ni senang sebab saya pun bila nak faham 2-3 kali saya cuba faham. So siapa yang boleh tangkap first time memang hebat memang hebat. Siapa yang tak dapat tangkap first time tak ada masalah kan. Ini exercise berbalik fikir apa benda Ustaz tadi cakap. Kalau betul alam ini tidak ada permulaan, maka tidak ada Tuhan, maka macam mana matahari masih boleh ada, macam mana bumi masih boleh ada, macam mana alam ni masih boleh ada. Sepatutnya dah lama hancur dah. Sebab apa? Sebab semua menuju ke arah pelupusan. Kalau tak ada permulaan, dah lupus dah sekarang ni. Sepatutnya sudah lupus, sepatutnya sudah hancur, sudah hilang, tapi masih ada. Ini menunjukkan adanya permulaan. Bila ada permulaan, mesti ada sebab yang mewujudkan dia. Dia tidak boleh wujudkan diri dia sendiri. Ini bab ni yang banyak orang tak suka ni. Bawa benda pening-pening ni Ustaz kan? Allah ada cukup lah kan? Tak apa kan? Kalau awak kata macam gitu, kena buang semua buku para ulama kita. Betul? Kena buang kitab Ummul Barahin, kena buang kitab Baquratul Amani yang ditulis oleh para ulama kita. Kalau kata benda ni tak perlu, ada keperluannya. Dulunya ilmu-ilmu seperti ini diajar di surau-surau. Orang awam dengar, cepat tangkap. Sekarang mungkin kita ada slow sikit. Saya pun slow juga bila faham benda ni. Slow. Kita 2-3 kali buat tangkap apa benda ni kan. Sebab tak biasa kita. Bila dah biasa, dia jadi lancar. Tapi jangan takut. Bila first time, second time dengar memang sangkut sikit. That's normal lah. Siapa yang first time dengar semua faham, itu pun masalah juga tu. Ada tak kena. Kan? Ustaz faham semua Ustaz. First time dengar faham. Mungkin dia tak faham tapi dia ingat dia faham. Itu lagi masalah. Lebih baik kita tak faham. Kan? Bagi siapa yang dah cuba juga tak faham juga, no problem. Tak ada masalah. Ya? Sebab saya kata lagi sekali, ini hujah tambahan sahaja. Awak percaya Tuhan itu wujud, Tuhan itu satu, dah okey dah sebenarnya. Dah okey dah. Ya? InsyaAllah. Ada soalan tak? Jauh ni. Penat cerita benda-benda ni, dia penat sikit. Dia ceramah-ceramah umum tu tak ada masalah, 2 jam pun tak apa. Tapi benda ni tak payah lama-lama sangat. Ceramah penat, yang dengar pun penat kan? Ada soalan? Sini. Ya. Okey, cantik. Selepas dalil hudud ni, nantilah sesi akan datang, kita akan cerita dalil imkan. Dalil imkan ni pun menarik juga. Sebab Haji tanya, Ustaz, manusia ni bersebab wujud dia, tapi sebabnya adalah ibu bapa dia. Betul tak? Jadi seolah-olah macam kita nak kata, maka tak perlulah kepada sebab-sebab yang lain. Bolehlah kita kata manusia ni bersebab dan sebabnya adalah ibu bapa dia. Tapi kita kena tanya, siapa sebab ibu bapa kita? Pun ibu bapa dia. Ibu bapa dia mata rantai sebab musabab ni boleh tak berterusan selama-lamanya? Boleh tak? Dia mesti ada titik mula kan? Kalau semua perkara wujud bersebab, maka satu benda pun tak akan wujud kat sini. Apa maksud dia? Beginilah Kalau Ustaz tak akan salam saya kecuali Haji salam Ustaz. Dan Haji tak akan salam Ustaz kalau Haji kat belakang tu tak salam Ustaz. Salam Haji. Cuba bayangkan kalau rantaian ini berterusan, tak ada permulaan. Ustaz akan salam saya tak? Saya tanya lagi sekali. Ustaz hanya akan salam saya kalau Haji salam Ustaz. Dan Haji akan salam Ustaz bila Haji di belakang tu salam Haji ni. Cuba bayangkan kalau benda ni berterusan tanpa ada permulaan. Ustaz boleh tak salam saya? Takkan boleh. Sebab tak ada starting point. Nak mula dari mana? Tak ada starting point. Sebab itu mata rantai sebab musabab ni mesti ada titik mula. Dan titik mula itulah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Barat tanya macam ni pada kita. Dia kata, kamu ni kata sebuah benda wujud bersebab, kenapa Tuhan pun tak ada sebab? Betul tak? Dekat sini ada hadis Nabi suruh berhenti.
Ulama bincangkan kenapa Nabi suruh berhenti. Bukan bermakna tak boleh cakap. Sebab kebanyakan orang dah tak boleh faham bab ni. Jadi saya pilih untuk berhenti. InsyaAllah saya cakap. Sebab dia nak kena jelaskan panjang. Dia tak boleh cerita 5 minit terus habis. Orang makin pening. Saya tak nak buka topik ni. Bila kita buka nanti habis. Nabi kata suruh berhenti di situ. Tapi ulama seperti Imam Ghazali, Imam Fadhil Ar-Razi, mereka bincang juga isu ni. Mereka kata bukan Nabi haramkan. Nabi kata hati-hati, jangan sampai buka kepada orang sembarangan. Dan bila nak jelaskan secara tuntas. Sebab dia kata apa? Kalau tak ada, kalau semua bersebab maka Tuhan pun bersebab. Kan? Tapi hujah kita mudahlah tadi kita kata. Kalau Tuhan juga bersebab, maka alam ni tak akan wujud. Dia mesti ada titik akhir. Sebab yang tidak bersebab. Itu dia panggil dia. The uncaused cause, or the unmoved mover, or the prime mover. Sebab yang tidak bersebab, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang tidak bersebab, nanti insya-Allah bila kita sebut dalil imkan, kita akan cerita lebih lanjut tentang benda ni. Ada soalan lain? Sebab tu Imam Sanusi dia menulis kitab akidah tu 3 level. Ada level untuk para ulama, ada level untuk orang pertengahan, dan untuk orang awam. Dan untuk orang awam tu risalah yang sangat ringkas. Okey, antaranya dipanggil sebagai Ummul Barahin. Ummul Barahin ni, dalam Ummul Barahin yang ringkas-ringkas itu pun ada cerita pasal hudus dengan imkan ni. Cuba bayangkan. Maksud dia, bagi Imam Sanusi, perkara-perkara seperti ini termasuk sebagai minimum requirement sebenarnya. Keperluan minimum. Kena tahu paling tidak. Itu pandangan Imam As-Sanusi. Tapi ada sebagai ulama lain yang kata tak perlu tahu benda ni pun okey lagi. Tapi Imam Sanusi ceritakan dalam asas akidah itu. Maka perlu tahu. Maka kita perlu tahu. Tapi tidaklah sampai wajib. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini untuk hadam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran kita, membalas kepenatan kita untuk berfikir dan memahami agama dia. Setiap proses berfikir yang kita buat itu ibadah bila kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali sendiri kata al-fikru itu makam yang lebih tinggi daripada zikir itu sendiri. Sebab awak takkan boleh zikir kalau awak tidak ada fikir. Zikir itulah adalah hasil daripada fikir. InsyaAllah nanti bila kita senang kita cerita pasal bab tu. Jadi setiap proses berfikir kita itu, bila kita buatkan untuk Allah, untuk faham agama dia, ada pahalanya, ada balasannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak macam tak buat apa kan, duduk dia dengar kan, tapi kat dalam tu Allah saja yang tahu. Betul tak? Kalau boleh dengar bunyi semua, kelentang-kelentung semua dengar. Itu usaha tu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin, kita sangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.